Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita ada permintaan untuk pasang spoke pada hub dan juga rim 36 lubang. Saya tak akan review barang-barang ni, cuma beritahu dia punya brand dia. Rim ni brand HE 36 lubang single wall, rim yang sama. Kita ada hub Shimano dengan flange yang besar. And then kemudian kita ada spoke stainless steel spoke. Ini rasanya dalam 180 mm. So hari ini kita akan lihat macam mana untuk kita pasang spoke ni ke hub dan juga ke rim, and then macam mana untuk kita string. Okay, kita ambil satu hub. Benda pertama sekali adalah untuk kita masukkan spoke ni ke bahagian atas flange. Kita jarak-jarakkan dia dengan satu lubang jarak. Dan kemudian kita boleh juga masukkan spoke terus ke bahagian lubang di bawah, ataupun kita pun boleh terus untuk pasangkan spoke tadi terus ke rim. Ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, untuk kali ini kita akan tunjukkan kaedah yang mana kita pasang dulu. Kita pasang dulu kita punya spoke dengan flange yang bahagian atas terus kepada rim. Kemasukkan kita akan mulakan dengan bahagian bersebelahan dengan lubang tube. Ini supaya kita dapat ruang yang baik untuk kita mengepam kelak. Masukkan satu spoke ke dalam lubang yang pertama selepas lubang tube, dan kemudian kita attachkan kita punya nipple. Tetapi tidak perlu terlalu ketat, hanya cukup untuk nipple itu menggigit spoke. Disebabkan ini adalah 36 lubang, maka jarak dia adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setiap lubang yang keempat selepas spoke yang pertama, kita akan masukkan kita punya spoke yang kedua, dan seterusnya. Okey, kita telah selesai untuk pasang spoke ke dalam lubang di rim. Kemudian barulah kita akan beralih kepada flange yang sebelah bawah.
Okey, untuk flange yang sebelah bawah, kita akan mulakan untuk masukkan spoke yang baru kepada flange yang sebelah bawah. Tapi perlu diingat, setiap lubang flange untuk spoke, setiap lubang spoke di flange ni dia tidak berada selari. Jadi apa yang perlu kita buat adalah untuk kita start daripada lubang tube, kita bawa kita punya spoke pergi ke tepi sebelah kiri spoke yang telah dipasang tadi, dan kemudian turunkan ke bawah dan dapatkan lubang ke kiri yang pertama. Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk flange yang sebelah bawah, untuk masukkan kita punya spoke, letakkan spoke untuk flange yang sebelah bawah ni di tepi LED ni, dan kemudian selarikan dia, di mana tak akan dapat lubang yang selari dengan dia, tetapi kita akan ambil lubang kiri yang pertama, barulah kita masukkan. Okay. And then sama seperti tadi, setiap jarak satu lubang kita akan masukkan spoke. Okay, jadi spoke di sebelah bawah ni telah selesai. Dan kemudian kita mulakan juga dengan spoke yang selari dengan spoke yang pertama di sebelah lubang tube, dan kemudian kita letakkan dia di sebelah sini. Kemudian barulah kita ikat dia dengan nipple, dan kita ulang lagi proses seperti tadi. Tidak perlu terlalu ketat, dan spoke di flange sebelah bawah ni kita ikat di betul-betul bersebelahan dengan spoke untuk flange sebelah atas, dan di sebelah ni adalah lubang tube. Dan kita teruskan dengan spoke yang lain. Kaedah seterusnya adalah untuk kita pusingkan spoke ni, untuk kita pusingkan hub ni, di mana disitulah dia akan menentukan sama ada kita akan gunakan 2 cross lace atau 3 cross lace ataupun 4 cross lace. Saya akan terangkan nanti, itu 2, 3 and 4 cross lace, di mana lace itu adalah bergantung kepada kepanjangan spoke. Secara umumnya lace yang agak kuat adalah 3 lace. Kaedahnya mudah saja. Kita pegang hub, kita pegang rib, kemudian kita pusingkan ikut lawan arah jam. Kenapa lawan arah jam? Sebab kita nak kita punya lubang tube ni tidak terganggu nanti. Okey, jadi inilah dia. Inilah dia pusingan yang akan menentukan berapa lace yang dia akan dapat. Okey. Selepas itu barulah kita terbalikkan dia. Kenapa kita terbalikkan dia? Sebab kita nak mulakan untuk masukkan spoke secara bersilang di sini, untuk flange yang atas dan untuk flange yang di bawah. Okey, baiklah. Kita akan mula memasukkan spoke untuk flange yang di sebelah atas yang telah diterbalikkan tadi. Kalau anda tidak mahu terbalikkan pun tidak ada masalah.
tetapi lebih mudah kita terbalikkan kita punya rem tadi, supaya apabila spoke ini dimasukkan ke dalam lubang di sebelah atas ni, dia akan turun secara graviti lah. Okey, untuk kali ini pilih saja mana-mana lubang yang anda nak mulakan. Dia tak ada masalah kali ini, ya. Sebab kita dah selesaikan yang lebih awal tadi, maka ia telah dijadikan guide untuk kita teruskan kita punya pemasangan spoke di bahagian yang berbeza. Okay, so saya mulakan daripada sini, dia turun habis, dan kemudian naikkan dia. Okay, anda akan dapati bahawa spoke ini panjang, spoke ini panjang, dan macam mana untuk kita letakkan spoke ini ke sebelah sini. Anda jangan risau, spoke memang dia ada ganjalan yang tertentu yang mana anda boleh bengkokkan dia tanpa dia terbengkok, dan dia akan kembali kepada bentuk asal dia, ya. Anda just bengkokkan dia sikit, bawa je dia. Okey, jadi kalau dilihat spoke yang telah kita masukkan tadi, dia telah melepasi spoke lawan dia yang pertama, dan mungkin dia akan melepasi spoke lawan dia yang kedua. Sebab apa? Kita nampak banyak lagi yang terlebih, ya. Banyak lagi terlebih di mana dia telah terlebih daripada rim wall ni, dan kemungkinan besar dia akan melepasi spoke yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi bila dia melepasi spoke yang ketiga, maka kita akan gelar ia sebagai 3 crossless. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, anda tidak boleh paksa dia kat sini, ya. Jadi anda kena bengkokkan sikit spoke tu, lepaskan dia untuk spoke yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga baru anda silangkan di bahagian atas, dan kemudian letakkan ke sini. Lihat. Bila anda letakkan dia ke sini, terus anda ambil nipple, keluarkan, ikat dia. Tidak perlu ketat sangat. Okey. Jadi inilah yang dinamakan 3 crossless. Daripada lubang cocokan yang ini, dia telah merintangi spoke yang pertama, spoke yang kedua, dan spoke yang ketiga. Dan pada spoke yang ketiga barulah dia diletakkan di bahagian atas spoke yang ketiga supaya ada geseran. Secara tak langsung, geseran ini juga yang akan menguatkan lagi kita punya pemasangan spoke. Kemudian kita letakkan nipple tanpa diikat ketat. Kalau kita lihat di sini, untuk flange yang sebelah kanan ni memang telah dihaskan untuk holes yang di sebelah kanan, yang mana dia ada sedikit ketidakselarian dengan hole yang sebelah sini. Ini adalah hole yang untuk flange yang sebelah kiri, ya. And then seterusnya follow je kaedah yang tadi tu, masukkan di spoke dalam lubang yang seterusnya, kemudian anda silangkan dia sebanyak 3 kali. Kali ketiga baru masukkan di sini.
kita akan masukkan spoke kita dekat flange yang sebelah bawah, dan kemudian kita selesaikan untuk lubang-lubang yang seterusnya. Okay, pilih saja mana-mana lubang di bahagian bawah dan masukkan saja. Mungkin agak ketat sedikit, jadi cari posisi yang mana mudah untuk kita masukkan tuning spoke. Ada kadang-kadang di sebelah sini, ada kadang-kadang di sebelah dalam ini. Kalau untuk kes ini, di sebelah dalam ini kita masukkan terus ke lubang dan biar dia turun secara graviti. Okay. Kemudian sama macam tadi, di mana kita akan buat 3 cross lace. Okay, kita telah selesai memasang semua spoke ke dalam hub dan terus kita lace ke dalam rim. Okay. Kalau anda lihat, semua spoke kita ni bertemu antara satu sama lain dan ada geseran antara mereka. Okay, jadi langkah seterusnya adalah untuk kita string spoke kita ni supaya ia ketat dan kuat, dan supaya ia tidak bergelong. So kalau kita lihat sekarang ni, remnya tidak sama rata ya, pusingannya bergelong. Jadi kita akan string rem ni. Okey, ni untuk rem hadapan.